أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق Allahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berkongsi 5 ibrah, pengajaran daripada wasiat Luqmanul Hakim yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Like dan share video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. InsyaAllah pada pagi ini kita nak berkongsi pengajaran yang pertama daripada wasiat Luqmanul Hakim, iaitu bagaimana ia merupakan satu wasiat yang serba lengkap, komprehensif, saling lengkap melengkapi antara satu sama yang lain. Kerana kalau kita perhatikan 7 ayat yang Allah ceritakan bermula ayat 12 hingga ayat 19 dalam surah Luqman, ia memberikan suatu gabungan yang cukup hebat di antara 3 elemen utama yang mesti ada dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama persoalan akidah, yang kedua persoalan ibadah, dan yang ketiga persoalan akhlak. Saya ulang sekali lagi, pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Dan inilah wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama berkenaan dengan jangan mensyirikkan Allah sebagaimana dalam ayat 13. Yang kedua berkenaan dengan persoalan solat, amar ma'ruf nahi munkar. Ia merupakan persoalan ibadah yang mesti dipelihara oleh kita sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga persoalan akhlak, yakni senantiasa merendah diri dan jangan sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau ketiga-tiga ni tiada, sebagai contoh, seorang itu dia ada akhlak yang baik tetapi ibadahnya tak ada, maka sungguh tak berguna. Begitu juga jika sekiranya akidah yang mantap, ibadah yang hebat, tiba-tiba akhlak yang rosak, maka juga tidak bermanfaat. Jadi seorang itu mesti ada 3 elemen utama dalam diri mereka, seumpama kita melihat kepada sebuah pokok, yang mana pokok itu dia ada akarnya, dia ada pohonnya, dia ada buahnya. Akar melambangkan akidah, pokok melambangkan ibadah, dan buah yakni hasil iaitu akhlak yang baik. Inilah antara asbab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Maka para hadirin sekalian, inilah kebijaksanaan Luqmanul Hakim dalam menyampaikan pesanan wasiat kepada anaknya yang merangkumi ketiga elemen utama dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita nak berkongsi pengajaran yang kedua, ibrah yang kedua daripada wasiat Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan dalam suratul Luqman dengan kata kunci kasih sayang. Inilah pengajaran yang boleh kita lihat daripada wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan wasiat Luqmanul Hakim dengan panggilan yang penuh dengan kemesraan. Perhatikan sebagai contoh pada ayat 13, ayat 16 dan ayat 17. Bila mana Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Berbanding kita memanggil ya bani, wahai anakku, tetapi disebut ya bunayya.
wahai anak kesayanganku. Inilah satu mesej yang ingin disampaikan bagaimana dalam kita nak mendidik anak-anak, yang disebut sebagai tarbiyatul aulad, ataupun dalam konteks ad-da'watul islamiyah, kita nak berdakwah, maka kita nak mendidik anak-anak, kita nak mendidik manusia, memberikan nasihat kepada manusia, maka di sebalik wasiat Luqmanul Hakim ini, ia memberikan satu penekanan, penegasan perlunya adanya wujud elemen kasih sayang, kemesraan dalam memberikan nasihat. Ini antara usaha, ikhtiar yang boleh kita gunakan untuk memudahkan penerimaan orang yang nak menerima nasihat yang kita nak berikan. Dan kalau kita perhatikan dalam sirah nabawiyah, inilah juga yang diajar, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mendidik anak-anak, bagaimana Nabi mendidik insan-insan yang kecil, budak-budak, dengan panggilannya, dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan ciuman. Maka ini merupakan suatu proses yang amat penting untuk memastikan mesej, nasihat, wasiat yang disampaikan itu benar-benar dapat diterima dengan baik oleh penerima wasiat. Bahkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Syekh Sya'rawi dalam mukadimah kitab ini menyebut berkenaan dengan bagaimana abna'una hibatun min rabbina. Anak-anak kita ni merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga, yang mesti kita asuh, yang mesti kita didik mengikut acuan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita nak mendidik anak-anak, apabila kita nak memberikan nasihat, memberikan wasiat, maka pastikan adanya elemen kasih sayang, kemesraan, kerana kita meyakini bahawa mereka-mereka itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, mari sama-sama kita renung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baginda pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini, kita nak menyambung lagi ibrah yang ketiga di sebalik wasiat Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan kata kunci, kita hanya pendakwah. Perhatikan dalam wasiat Luqmanul Hakim yang disampaikan kepada anaknya, Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Kita perhatikan satu persatu yang Allah ceritakan, semuanya menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut berkenaan dengan apa jawapan, tindak balas, respon yang diberikan oleh anaknya. Inilah di antara hikmah di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah nak memberitahu kepada kita, yang penting kamu menjalankan tugas kamu sebagai pendakwah. Kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, kita memperkemaskan persiapan dalam berdakwah. Dari sudut kontennya, dari sudut uslubnya, manhajnya dan sebagainya. Maka sama ada mereka terima ataupun tidak, seruan kita, dakwah kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan tugas kita sebagai pendakwah, maka sama ada terima ataupun tidak, itu merupakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat 21 dan 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Allah berpesan kepada kita, berilah peringatan wahai Rasul, sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan, memberikan seruan, dakwah. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa ke atas mereka. Hati mereka terima ataupun tidak, itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya
selama Allah sebut alfu sanatin illa khamsina ama, 50 tahun kurang daripada 1000 tahun, bermakna 950 tahun. Para hadirin sekalian, kata para ulama tafsir, tidak sampai pun 100 orang yang mengikut, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak dikirakan tempoh masa yang begitu lama, pastinya Nabi Nuh akan rasa letih, akan menyesal, akan berputus asa. Tetapi disebabkan kefahaman bahawa tugas kita sebagai pendakwah, sebagai menyampaikan risalah, dan Allah yang menentukan apakah natijah dan keputusannya. Kerana Allah akan tanya apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. Allah tidak tanya apa natijahnya. Para hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibrah yang ketiga ini benar-benar membekas dalam diri kita sebagai hamba ilahi, untuk kita memahami tugas kita yang utama, menyampaikan at-tabligh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita nak berkongsi pula ibrah yang keempat, pengajaran daripada wasiat kisah Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dengan kata kunci ringkas tapi bernas, singkat tapi padat, atau dalam bahasa Arab disebut al-qalilul lafzi wal kathirul ma'ani. Satu kata-kata yang ringkas dan memberikan makna dan pengajaran yang begitu hebat, begitu besar. Perhatikan dalam kisah Luqmanul Hakim, ya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan hanya pada satu muka surat sahaja, mengandungi 7 ayat sahaja, ayat 13 sehingga ayat 12 sehingga ayat 19. Maka ini nak menggambarkan betapa hikmahnya Luqmanul Hakim dalam memberikan nasihat kepada anaknya, iaitu mengungkapkan dengan ucapan-ucapan yang ringkas. Kerana yang penting mesej itu sampai, dan kita mesti memahami bagaimana keadaan orang yang mendengar nasihat itu. Sebagai contoh, keadaan akal anak-anak kita, kita mesti sesuaikan dengan tahap pemikiran anak-anak kita. Maka lebih sesuai untuk kita mengucapkan ucapan-ucapan yang ringkas. Para hadirin sekalian, inilah yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Perhatikan dalam hadis-hadis baginda, hadis yang ringkas, ucapan yang pendek, nasihat yang padat, tetapi memberikan suatu pengajaran yang begitu besar kepada para sahabat dan juga kita sebagai umatnya. Sebab itu, kita mesti memahami di antara uslub dakwah yang hebat, iaitu kita menyampaikan ucapan-ucapan yang ringkas tetapi memberikan manfaat dan kebaikan. Pepatah Arab ada menyebut ma qalla wa dalla khairun mimma kathra wa alha. Yang pendek, yang ringkas memberikan manfaat lebih baik daripada kalam yang banyak tetapi melalaikan. Maka marilah sama-sama kita belajar dan kita mempertingkatkan kualiti diri kita. Bila mana kita menyampaikan nasihat, maka berusahalah untuk menyampaikan dengan kata-kata yang ringkas dan ianya memberikan manfaat, kebaikan kepada orang-orang yang mendengar. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita nak berkongsi ibrah yang kelima di sebalik wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, di mana para hadirin sekalian dengan kata kunci ikut priority, keutamaan ataupun aulawiyat, iaitu bila mana kita memberikan nasihat, kita memberikan pesanan, maka kita mesti mengikut keutamaan. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nakalkan di dalam Al-Quran, bagaimana wasiat Luqmanul Hakim yang sejumlah lebih kurang 7 wasiat, maka disusun mengikut keutamaan. Perhatikan, bermula dengan pesanan jangan mensyirikkan Allah, kemudian jaga solat, kemudian jangan sombong. Ini merupakan keutamaan
yang disusun, yang dipesan oleh Luqmanul Hakim nak menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memberikan wasiat kepada anaknya, disusun mengikut aulawiyat, keutamaan. Perkara akidah diutamakan, disusuli dengan ibadah, kemudian akhlak. Inilah perkara yang para ibu bapa, para pendakwah mesti memberikan perhatian. Sebagai contoh, jika kita nak berpesan kepada anak kita, jika kita nak menyeru sesuatu perkara kepada masyarakat di luar sana, sebagai contoh, kita ada 5 perkara, maka kita perlu menyusun perkara yang paling mustahak, perkara yang paling utama. Kita letakkan yang pertama sekali, kemudian disusuli dengan perkara-perkara yang berikutnya, supaya kita lebih orang boleh memfokuskan apakah pesanan wasiat yang nak disampaikan. Dan perhatikan bagaimana baginda Nabi SAW ketika mana ditanya oleh para sahabat baginda berkenaan dengan agama, berkenaan dengan Islam, apakah amalan yang baik, apakah amalan yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi akan menjawab mengikut keutamaan. Sebagai contoh, kita lihat dalam hadis yang ke-21, Matan Al-Arba'in li Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, bagaimana seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku perkara dalam Islam yang penting yang aku tidak perlu lagi tanya pada siapa-siapa. Faqala Rasulullah, maka Nabi menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Rawahul Muslim. Nabi menyatakan bahawa, berkatalah, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqamah. Maknanya Nabi menyusun perkara yang utama yang perlu diberikan perhatian untuk kita amalkan. Muslimin, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah, inilah yang perlu kita ambil pengajaran bagaimana dalam kita nak menyampaikan nasihat, memberikan wasiat, maka kita menyusun mengikut keutamaan supaya mesej yang kita nak sampaikan itu mudah untuk diterima oleh mad'u pendengar. Terima kasih atas tontonan. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Insya-Allah, bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.